Okey, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelajaran pertama kita bagi mempelajari bahasa Arab atau untuk mengenali bahasa Arab dengan secara asas, secara basicnya, okey, kita harus mengenali iaitu perkataan-perkataan bahasa Arab dipanggil sebagai al-kalimah. Kalimah ini adalah semua perkataan yang mempunyai makna. Semua perkataan yang tidak mempunyai makna tidak dinamakan sebagai kalimah. Tidak dinamakan sebagai satu kalimat atau satu perkataan. Jadi semua perkataan dalam bahasa Arab dinamakan sebagai al-kalimah. Kemudian al-kalimah ini dia terbagi kepada tiga: al-fi'lu, dan kemudian al-ismu, dan yang ketiga ialah al-harfu. Al-fi'lu membawa makna kepada pekerjaan atau perbuatan, semua perkataan-perkataan yang menunjukkan perbuatan itu telah berlaku ataupun akan berlaku ataupun sedang berlaku. Dia menunjukkan pada waktu perbuatan itu terjadi. Okey. Jadi dikategorikan di dalam al-fi'lu. Ini adalah contoh-contoh perkataan untuk hari ini. Yang kedua iaitu al-ismu. Al-ismu dia adalah semua perkataan yang mempunyai makna dengan sendirinya, tetapi dia tidak membawa makna kepada masa ia berlaku. Dia tidak menunjukkan kepada masa, tidak bergantung kepada masa. Contohnya kita katakan al-waladu, seorang budak lelaki. Dia tidak menunjukkan telah ataupun sedang ataupun akan. Berbeza dengan zahaba, untuk al-fi'l di dalam kategori al-fi'lu. Zahaba membawa makna dia seorang lelaki telah pergi, telah pergi. Jadi telah dia menunjukkan kepada telah berlaku, dia seorang lelaki telah pergi, Kemudian al-harfu ini memberi makna kepada semua perkataan ataupun kalimat, yang dia mempunyai makna tersendiri, tetapi dia tidak boleh kita tidak boleh faham kalau sekiranya dia hanya sendiri. Dia memerlukan kepada perkataan yang lain untuk kita memahami tentang apa yang dia maksudkan. Contohnya perkataan ilah, yang bawa makna kepada ke. Jadi kita tidak akan faham ke mana, jadi kita harus sambungkan iaitu ke masjid dan sebagainya, ilah. Jadi contoh yang lain bagi kategori al-fi'lu iaitu daraba. Daraba memberi makna dia seorang lelaki telah pukul, dia seorang lelaki telah pukul. Daraba, dia seorang lelaki telah pukul. Jadi bila berlakunya telah, maknanya dia bukan sekarang dan bukan akan datang, tetapi telah berlaku. Siapa dia? Satu orang lelaki. Jadi dalam sini dia telah memberi makna bahawa dia seorang lelaki telah pukul. Kemudian perkataan yang seterusnya akala. Akala memberi makna dia seorang lelaki telah makan, telah makan, bukan sedang makan dan bukan akan makan, tetapi dia telah makan. Dan juga dia ada kaitan dengan, diikat dengan waktu, masa. Tidak seperti al-ismu. Al-ismu dia tidak terikat dengan masa, seperti mana yang telah saya katakan sebentar tadi. Contohnya lagi iaitu al-madrasatu, iaitu sekolah. Jadi isim ni dia mempunyai banyak kategori, iaitu kalau seperti kategori manusia, al-waladu, seorang budak lelaki. Kalau dari segi tempat ataupun bangunan, al-madrasah, iaitu tempat belajar. Al-kalbu, iaitu seekor anjing. Ini dalam kategori binatang. Ini pun juga bukan di dalam kategori al-fi'lu dan juga tidak di dalam kategori al-harfu, tetapi di dalam kategori al-ismu. Jadi al-madrasatu iaitu tempat belajar ataupun sekolah, al-kalbu seekor anjing.
Kemudian al-harf. Al-harfu untuk huruf yang lain iaitu fi. Fi membawa makna pada di dalam, ataupun di, ataupun pada. Jadi contoh kita katakan fil madrasah, di dalam sekolah. Ataupun dan seterusnya iaitu min. Min maknanya daripada ataupun dari. Pun kita boleh katakan minal madrasah, minal madrasati. Daripada perkataan-perkataan yang telah kita pelajari untuk hari ini, iaitu ada 9 perkataan di dalam kategori yang berbeza-beza, iaitu daripada al-fi'l dan juga al-ismu dan juga al-harf. Daripada perkataan-perkataan ini kita dah boleh jadikan sepotong ayat. Contohnya kita katakan, zahabal waladu, zahabal waladu ila al-madrasah. Seorang budak telah pergi, seorang budak lelaki itu ke madrasah. Dia sudah jadi satu potong ayat. Dan kemudian selepas huruf ila, isim yang datang selepasnya haruslah baris bawah. Nanti pada pelajaran yang seterusnya kita akan mempelajari satu persatu, dengan lebih mendalam, iaitu al-fi'lu terbagi kepada berapa dan apa hukumnya dan seterusnya, bagaimana kita hendak jadikan sebuah ayat dan apa yang harus kita jaga. Jadi dalam bahasa Arab kita ada pelajari, iaitu nahu, satu pelajaran yang dinamakan sebagai nahu ataupun an-nahwi, ataupun kita namakan sebagai an-nahwi. Jadi ini adalah tata bahasa ataupun grammar, tapi kita akan pelajari dengan perlahan-lahan, insya-Allah. Buat masa ni kita akan pelajari, kita lebih fokus kepada vocab dan bagaimana kita hendak gunakan dan jadikan dia dalam satu ayat. Jadi itu saja untuk pelajaran hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada pelajaran seterusnya, dan kita akan pelajari dan kita akan fokus kepada al-fi'lu. Fi'lu terbagi kepada berapa dan bagaimana hendak menggunakan al-fi'lu dan juga isim dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.